Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat pengurusi Masjid Ridwaniyah yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para masyayikh, para a'immah di masjid yang mulia ini, kepada segenap jawatan kuasa masjid, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama kembali bertemu setelah berpisah beberapa bulan. Alhamdulillah, dalam tahun 2023 ini, dengan harapan insya-Allah segala ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua insya-Allah mendapatkan syafaat uzma baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi saya diminta oleh pihak masjid mengisi kembara Jumaat dari pagi sampai malam. Alhamdulillah, dengan harapan insya-Allah hati kita sentiasa terikat dan bersama sebagai umat Islam yang bersatu insya-Allah. Maka oleh itu saya membahagikan kembara ilmu ini kepada 3 section atau 3 bahagian, yang mana pagi kita berbicara hati dulu. Sebab hadirin wal hadirat hafizakumullah, pagi-pagi ini paling segar. Jadi tak sesuai kita cakap benda zahir, lebih sesuai kita berbicara benda batin, benda dalaman. Nanti siang kita cakap benda zahir, nanti malam kita conclusion semua insya-Allah. Lebih kurang macam itulah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, berkenaan dengan hati yang dimaksud ini, maka ia berkaitan tentang, iaitu dipanggil dengan ilmu tasawuf. Baru semalam saya ditugaskan daripada pihak Jabatan Mufti Negeri Perak untuk menerjemah seorang syekh yang ikut bersama tuan-tuan dan puan-puan pada malam hari kemarin, iaitu Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah. Beliau ulama besar daripada Syria. Sebenarnya ada beratus kitab yang beliau karang, terkenal, menjadi rujukan ulama-ulama di Syria dan di Lebanon. Tapi karena perang yang ada di Syria, beliau berpindah ke Lebanon. Hakikatnya beliau sempat menuntut ilmu dengan ulama besar yang kita tak sempat. Seperti saya lah tak sempat bertemu Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Universiti Al-Azhar. Beliau ini ulama sufi yang besar, tapi juga profesor, doktor dari Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Dan banyak yang beliau kongsikan yang dapat saya ambil manfaatnya pada persidangan atau pada acara yang diadakan pada semalam, di hari semalam di Universiti Sultan Azlan Shah Ustaz. Tapi yang terpenting, apakah itu tasawuf? Jadi kalau Al-Imam yang saya nukil ni, Al-Imam Ibn Zakri, dia kata amalun bihi tasfiyatul bawatini min kadaratin nafsi fil bawatin. Ilmu tasawuf ini suatu pengamalan ilmu yang dengan ilmu ini kita dapat mengetahui cara pembersihan hati. Batin itu dalam, zahir itu luaran. Ilmu tasawuf ini adalah urusan dalaman hati.
Ni kita panggil hati kita lah ni hati kita. Tasfiyatul bihi, tasfiyatul bawatin, membersihkan dalaman kita, min kadaratin nafsi, daripada kekotoran-kotoran jiwa. Sebab apa? Manusia ini memang diciptakan oleh Allah SWT, ada jasad, ada jantung, ada hati. Kenapa Ustaz sebut hati? Hati tu sini, liver. Ini bukan hati, ni jantung. Tu saya kata orang yang tak tahu bahasa tu. Sebab apa? Ilmu bahasa dia tergantung pada apa yang digunakan alat untuk berkomunikasi oleh kaum tersebut. Bahasa Arab dia tak ada tata bahasa asalnya. Orang Arab cakap macam mana? Ja'a Zaidun, dengar qabilah ni ja'a Zaidun, qabilah ni ja'a Zaidun, qabilah ni ja'a Zaidun. Dia buat konklusi, ja'a ni kata kerja fi'il madhi, Zaidun ini fa'il, subjek dia, maka dia dibaca rafa'. Jadilah tata bahasa ja'a Zaidun fi'il madhi mabni 'alal fathi, fa'iluhu marfu'un. Contoh dia. Jadilah bahasa Arab, ilmu nahwu bahasa Arab. Bahasa Melayu kena tanya orang Melayu. Orang Melayu bila cakap hati, ini pun hati. Ini hati ya, ini pun hati. Boleh ke Ustaz? Nanti doktor nak operate salah. Dia kata ni lagi satu. Jadi kita kena faham bahasa Melayu, bahasa mana-mana bahasa, dia ada banyak kalimat kadang memiliki satu makna. Satu kalimat memiliki banyak makna. Sinonim, antonim, takkan tu pun tak belajar. Basic Arabic, basic bahasa paling basic tu seperti itu. Dan orang Melayu beratus tahun dulu dah sebut hati juga ini. Contohnya kitab Penerang Hati, Penawar Bagi Hati. Takkanlah ulama dulu tak reti bahasa Melayu. Ini tu saya kata, kita ilmu kena berpaksikan dengan ilmu, kena tahu. So ulama dulu bila sebut hati boleh makna ni liver, yes. Ini pun juga bermakna hati. Jantung, kenapa ada nama jantung? Namanya jantung, hati boleh banyak lafaz. Salah satunya hati, salah satunya jantung. So tasfiyatul bawat ini ulama tak kata membersihkan jantung, sebab jantung lebih difahami sebagai organ jantung. Tapi organ jantung ini ada di dalamnya dipanggil dengan hati sanubari. Ya, kita sebut bahasa Melayu hati sanubari. Sanubari itu apa? Itu dari bahasa Arab. Imam Ghazali menjelaskan sanubari itu adalah tempat lahirnya kalam nafsi, iaitu ucapan perkataan yang tuan-tuan tahu dalam jiwa tuan-tuan. Apa Ustaz Aiman merepek ni? Contoh dia. Pagi-pagi merepek ni saya tak dengar. Tuan-tuan berbicara dalam hati. Misalnya, ini namanya iaitu ucapan kalam nafsi yang ada di dalam hati. Lalu dia kata apa? Min kadaratin nafsi, dari segala kekotoran jiwa. Kekotoran jiwa ni apa? Kekotoran hati. Sebab dalam hati sanubari ini ada manusia yang di dalamnya kadang-kadang kotor. Bukan ada, tapi banyak. Dan hampir semua manusia memang dilahirkan ada penyakit tersebut. Penyakit itu dipanggil apa? Sombong, malas, marah, dengki, hasad, sangka buruk. Ini penyakit hati. Tamak, kedekut. Ni semua penyakit hati. Benci, ini penyakit hati, semua ini penyakit hati. Diliskan oleh ulama.
Bukannya perkara ini baru-baru dibuat. Ilmu tasawuf ini ilmu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua penyakit-penyakit hati ini disebut di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada yang sahih dan derajat bawahnya. Riya, nak tunjuk rajin, ini kotoran hati. Cuma beza dia, bila berperbahasan hati, kita tak dapat cuci macam cuci baju, macam cuci badan, macam cuci darah. Orang darah dia kotor, tak ada ginjal yang boleh bersihkan, pergi dialysis. Tunggu je, duk fikir benda lain, baca surat khabar, tengok TV, tengok Netflix. Contoh dia sambil tunggu dibersihkan. Tapi kalau hati sanubari ini tidak dapat, dia tak boleh, kita operate lah. Boleh tak? Tak boleh. Ingat kisah Usamah. Jadi sahabat Nabi ada nama Usamah. Rasulullah SAW mendengar khabar Usamah ni dalam jihad fisabilillah, ada orang kafir, musuh, lawan. Dia dah kalah dah. Apa dia dah tahu dia akan mati. Apa dia buat? Dijatuhkan dia punya pedang. Lepas tu dia syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata dia. Usamah ni dia tengok, dia kata, ini apa nama dia? Buat-buat je. Lebih kurang je tu. Buat-buat saja. Yalah, lebih kurang macam inilah tuan-tuan. Pergi perang dah nak kalah syahadah. Konon-konon masuk Islam. Ini mesti takut nak mati lah tu. Lebih kurang macam tu lah. Dikatuknya oleh Usamah. Dibunuh orang. Lepas kena bunuh orang tersebut, sampai kepada Rasul. Rasul tanya, kenapa kau bunuh? Lah dia syahadah ni sebab dia takut mati lah, takut dah kalah. So, tak ikhlas. Masuk Islam tu tak ikhlas, tak benar, tak jujur, nifak, munafik. Rasulullah SAW marah. Engkau nak operate ke hati dia, nak tengok syahadah tu ada dalam hati, which is kalau operate pun tak dapat. Kerana apa tidak dapat? Kerana urusan iman itu urusan hati. Mana kau boleh tahu? Jangan su'udzon, jangan sangka buruk. Tak boleh. Dia dah syahadah, kau ambil zahir dia syahadah, terima. Tapi umat Islam pada hari ini, kerana tidak atau kerana kurang di dalam ilmu tasawuf, ilmu tasawuf dianggap ganjil oleh umat Islam pada hari ini. Maka apa yang terjadi? Kita boleh nampak Islam sesama Islam saling bunuh-membunuh. Ini yang disebut oleh Syekh semalam. Islam sama Islam gaduh, saling berperang, lupa musuh yang sebenar dekat luar sana. Sebab apa? Musuh dekat luar sana, golongan-golongan penjajah zaman dahulu tahu bahawa Islam ini kuat bersatu dan tidak dapat berpisah kerana rohani mereka kuat. Maka apa yang mereka lakukan pertama sekali adalah menyerang ilmu tasawuf, menganggap dia sebagai bid'ah, menganggap dia sebagai sesat, supaya rohani umat Islam ini yang dibuang. Akhirnya umat Islam ini tidak lagi ada panduan untuk membersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati. Maka bergaduhlah sesama sendiri, menjadi batu api kepada sesama umat Islam. Akhirnya berpecah belah, dan kita tengok apa yang terjadi. Penjajah berjaya menguasai dari mula keruntuhan Andalusia, umat Islam di Andalus. Ini yang terjadi kerana penyerangan terhadap tasawuf itu di Andalus termasuk terawal. Abad ke-7, abad ke-6 Hijriah, ke-7 Hijriah di Andalus. Padahal di Andalus dulu banyak sufi-sufi yang hebat, tapi di situ mula runtuh. Dan ia menyusup sedikit demi sedikit sampailah di Jazirah, di tanah Melaka, kejatuhan Melaka, kejatuhan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Ini fakta sejarah, tuan-tuan. Hadir wal hadir, afizahullah.
Jadi seperti Rasulullah SAW bersabda tadi, kau nak operate ke hati, penyucian jiwa ini tidak dapat dengan cara operate hati. Dia perlu kepada ilmu min kadaratin nafsi fil bawatini, di dalam hati. Tujuan dia apa selain untuk membersihkan? Itu fungsi kita panggil. Dia punya amal. Jadi tasawuf ini adalah fungsi membersihkan jiwa. Bihi wusulul abdi lil ikhlasi ruhul ibadati bil ikhtisasi. Kerana dengan ilmu tasawuf ini, hati jiwa ni boleh dibersihkan, dapat menyampaikan seorang hamba itu kepada derajat ikhlas. Ini dia tuan-tuan. Iaitu apa? Dia ilmu ini menyampaikan, membuat kita sampai kepada derajat ikhlas. Apa yang maksud derajat ikhlas? Ikhlas ini buat kerana murni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana perkara lain. Kita ini, saya tak tahu tuan-tuan, saya tak boleh kata apa yang ada di dalam hati tuan-tuan. Itu urusan tuan-tuan sahaja yang tahu. Tapi nak khabar tuan-tuan, saya ni pakai songkok ke, pakai serban ke, pakai jubah ke, menuntut ilmu agama ke, kita ini mengakui, mengiktiraf keikhlasan ini bukan perkara mudah. Kerana apa? Kerana umat Islam ini telah ditutup, tuan-tuan, telah dihijabkan oleh material. Kita menuntut ilmu sejak kecil, diajarkan di sekolah sekular kita. Menuntut ilmu ini diajarkan belajar rajin-rajin dapat A, kan? Stand A's, 4 A's. Zaman saya 4 A's lah UPSR. PMR saya tak dapat dah, SPM tak masuk dah, dah pergi luar negara, ambil sijil lain. Dah diajarkan dapat A's. Bila kita dapat A, kita akan dapat mudah masuk universiti, ambil pengajian-pengajian yang boleh senang kerja dan dihormati, dipandang tinggi. Seperti apa? Nak jadi doktor perubatan, sikit-sikit 10 pergi daftar medical school. Tak habis-habis semua tu. Mengaji tu supaya apa? Dapat kerja, duit besar, gaji besar, aircon. Contoh ni, saya ingat cikgu saya dulu dia sebut macam tu. Duduk dalam aircon, gaji besar. Kalau tak pandai, kerja susah-susah, gaji sikit. Dia kata, so kena menuntut ilmu ni biar dapat gaji besar. Jadi niat dia dah tak betul sebenarnya. Mendidik umat ilmu ini adalah tentang material. It's all about material. Ini salah, tuan-tuan. Dan salah lagi menuntut ilmu Ace. Itu yang dicari, itu pun salah. Akhirnya Ace. Macam mana nak dapat Ace? Kita hafal soalan sport, masuk SPM 10 A, ilmu kita tak ada. Akhirnya keluar orang budak Malaysia belajar di sekolah agama, bahasa Arab tinggi A+, pergi Universiti Negara Arab dengan beasiswa, tahun pertama fail. Bukan satu, banyak. Saya bagi tahu tuan-tuan yang mungkin tak pernah, yang bukan berlatar belakang pengajian Islam dan mengenal apa yang terjadi di negara Arab, saya kena jujur. Sebab kalau tidak, kita tidak merubah budaya Melayu yang salah. Iaitu apa? Kita ada pemikiran, kita ingat budak kita bila dapat 10 A, dia budak bijak, pandai. Tak, tuan-tuan. Kerana dah jadi budaya soalan sport, hafal soalan, dia dah tak fikir benda lain, dia menghafal lah 2 tahun tu semua pelajaran, 10 pelajaran dia hafal semua, macam hafal Quran. Boleh dapat bahasa Arab tinggi A+. Sampai tanah Arab, baca kitab pun tak erti.
harakat pun salah-salah, nak mengarang lagi tak pandai. Bukankah SPM dah ajar mengarang Arab ke? Ini dia tanya. Dia simple, dia hafal keyword dia, kona-kona kiri kanan dapat A. Ini yang terjadi di sekolah-sekolah agama kita. Dan ini yang bahaya. Sebab apa? Sebab itu kita dapat lihat bagaimana pelajar Malaysia di negara Arab, di Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Terus terang, ini saya sedih. Pelajar Malaysia yang mengambil pengajian Islam 6,000. Pelajar Indonesia yang mengambil pengajian Islam 5,000, 6,000. Walaupun Indonesia negara dia lebih besar, tapi yang pergi Azhar sama dengan Malaysia yang negara dia lebih kecil. Di pelajar Indonesia yang belajar di Mesir, kalau lulus 4 tahun straight, biasa. Dan ada pelajar yang mumtaz dari tahun pertama sampai tahun 4, dapat beasiswa Azhar khusus sampai PhD. Keluar dalam berita, dia kawan tu ada isteri saya, perempuan ni ustazah orang Indonesia yang lulus PhD dari Indonesia setahun berbelas atau berpuluh viva PhD. Yang master banyak, tapi bila datang pelajar Malaysia, degree banyak, yang rosip tak lulus juga banyak. Ya lulus pun banyak lah, alhamdulillah. Dia yang pandai-pandai pun banyak. Tapi ini fakta. So yang gagal ini kerana apa? Bila ditanya bahasa Arab lemah, rata-rata. Ini masalah. Dan ini tidak hanya berlaku di Mesir. Berapa banyak yang lulus PhD dari Universiti Al-Azhar orang Melayu? Boleh hitung dengan jari. Indonesia banyak. Saya ada kawan saya belajar sama dekat pondok, dah dapat PhD dari Azhar. Lamalah belajar dia. 4 tahun degree, 5 tahun master, 4 tahun PhD. Tak pernah. Mereka cekal, hati kuat, belajar, lulus. Orang Malaysia degree, okeylah 5-6 tahun, fine. Master tak tahan balik, tak lulus balik. PhD, berapa banyak yang sama PhD? Sebab itu kita ada permata orang Melayu seorang, tapi dia orang Kuala Lumpur, cuma dah jadi orang Perak lah, orang Kuala, Ustaz Hairul Nizam. Semalam terjumpa, tak sempat sembang, dia balik dulu. Nama dia Ustaz Hairul Nizam. Itu saya kata kat dia, Ustaz, habiskan PhD sampai habis kat Azhar. Tak kisahlah sampai umur berapa, jadi dah ada cucu pun tak apa. So saya kata, dah ada cucu pun tak apa. Bukan sebab pencapaian, bukan sebab apa. Sebab ilmu yang ada di universiti itu, kalaulah kita habiskan umur kita di universiti tersebut, pun bagi saya tak ada masalah, tak rugi hidup ini. Saya sendiri kalaulah dulu sebelum saya kerja tu, saya macam malas nak balik Malaysia nak apa. Kalau boleh nak duduk je dekat Morocco ni, nak mengaji je sampai meninggal. Ada perasaan macam tu. Tapi of course lah, dah ada isi, dah ada anak, dah ada kewajipan, iaitu yang dekat Malaysia pun dah panggil-panggil, bila nak berkhidmat, bila nak mengabdi untuk umat. Kerana hadis Nabi SAW, seseorang pergi menuntut ilmu, setelah mendapat ilmu, dia pulang ke kampungnya dan menyebarkan ilmu di kampungnya. Semalam pergi Ustaz, bila nak balik kampung? Dah balik Malaysia dah, tak kampung ke? Kampung Perak bukan. Selalu, yelah kampung saya 2, bapak saya selalu. Mak saya Perak, so saya kata ada 2 kampung, sekali-sekala boleh lah. Itu pun dah kena mati. Tapi inilah kita namakan, kita perlu kepada penyucian jiwa, mendapatkan ikhlas menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan kejahilan, bukan kerana fulus. So we have to re-narrate, betulkan balik falsafah kita. Kerana apa ikhlas ini penting? Ruhul ibadati bil ikhtisasi.
Ikhlas ini roh ibadah. Ibarat dia macam ni lah tuan. Solat macam mana? Dalam kitab fiqh dia kata kena niat rukun pertama usolli fardhu subhi rak'ataini makmuman. Kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ni kadang-kadang sebut je lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Hati ikhlas tak? Belum tentu. Kitab fiqh dia tak sebut banyak-banyak, dia sebut tamtu je. Takbir, rukuk, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, salam. Itu dia bahas seperti itu. Sahih. Perlu tak? Perlu. Kalau tak perlu tak boleh lah. Kenalah perlu. Wajib fardu ain pun. Kalau tak macam mana kita nak solat? Tapi solat yang seperti ini, allazina, mereka-mereka yang berkaitan tentang solat mereka sahun, yang lalai. Apa? Wailun, mendapatkan neraka. Wail. Ini tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang dalam solat dia tak rasa khusyuk, roh ibadah tu tak ada, tak rasa buat kerana Allah. Boleh jadi ikhlas, boleh jadi terbalik, riak. Ini dipanggil syirik khafi. Syirik khafi, tuan-tuan. Tak kufur, tak, tapi syirik khafi. Riak. Kenapa pergi masjid? Nak tunjuklah aku rajin solat pergi masjid. Kenapa pergi masjid? Kejap lagi dah nak pilihan raya. Kalau tak pergi masjid nanti orang tak kenal. Ini zaman sekarang tu tuan. Betul. Nampak bila 2 tahun nak pilihan raya selalu nampak kat masjid. Lepas dah dipilih 3 tahun menghilang. Betul lah. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah, jadi kita kena ada tasawuf untuk membetulkan hati kita. Ikhlas. Ruhul ibadat ini roh ibadah bil ikhtisasi. Wa dzaka wajibun 'alal mukallafi. Apa hukum bertasawuf? Wajib. Wajib Ustaz. Bukan fardu ain ni belajar solat tu wajib. Itu wajib fardu ain. Tasawuf pun fardu ain. Sebab apa? Islam ini disebutkan di dalam hadis Jibril ada 3. Iman, akidah. Islam, ibadat. Ihsan, tasawuf. Berarti dia rukun agama. Apabila hilang satu daripada rukun tersebut, runtuhlah agama ini. Sebab itu tasawuf itu fardu ain. Al-Imam Ibn Ashir, ulama besar di Maghrib, di Fas, semalam Syekh dinukil di Usas. Dan memang kami kalau di Maghribi kena mengaji kitab tersebut, kena hafal kitab tersebut. Apa Ibn Ashir kata? Fil aqdil ash'ari wa fiqhil maliki wa fit tariqil junaidi as-saliki. Dalam aqidah asy'ariyah, di dalam fiqh maliki, kerana pengarang dia mazhab maliki, kalau kita syafi'i lah. Wa fit tariqil junaidi as-saliki, dan mengikut jalan Imam Junaid as-saliki dalam tasawuf. Ini dia tuan-tuan. Maka dzaka wajibun 'alal mukallafi. Ilmu tasawuf ini wajib atas sekalian mukallaf. Wajib. Sebab itu saya yakin, bukan nasihat, tapi saya yakin di masjid ini ada kelas tasawuf, ada kitab tasawuf. Paling tidak sekecil-kecil kitab penawar bagi hati. Kalau nak ceritakannya, nak kabarkan kat tuan-tuan, Syekh Abdullah Fahim dia dah sebut nama kitab tasawuf. Iaitu apa dia kata? Kitab Hidayatus Salikin dan kitab Siyarus Salikin daripada kitab Ihya Ulumuddin. Iaitu Syekh Abdullah Fahim ni mudir dari madrasah
Idrisiyah dahulu, sebelum kita lahir semua lah. Zaman 19 awal dulu, masih zaman Sultan Idris. Ni hadirin wal hadir hafizakumullah, wajib tahsiluhu yakunu bil mu'arrifi. Kalau orang nak belajar perubatan tuan-tuan, dia tak masuk fakulti perubatan, boleh ke jadi doktor? Cuba kita tanya, boleh tak? Tak boleh. Malpractice. Nak jadi pilot tak pergi sekolah naik kapal terbang, boleh? Tak boleh. Tak ada lesen, tak boleh. Nak jadi engineer, tak nak pergi universiti belajar engineering, boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Kena ada ilmu, kena pergi menuntut di fakulti-fakulti tersebut. Ada guru yang mengajar subjek-subjek yang diperlukan, latihan dan lain-lain. Tapi zaman sekarang tuan-tuan, bab ilmu agama terbalik kot. Semua nak cakap. Dari doktor perubatan nak cakap agama, bahasa Arab tak reti. Dari pilot pun nak jadi mufti dah sekarang. Isi dia mengarut kadang. Bohong orang lagi lah, bahasa Arab tak payah cakap lah, salah tulis tu pun ada, salah harakat pun banyak. Itu pun terjadi tuan-tuan. Bab agama ni. Sebab itu saya sokong Jabatan Mufti Negeri Perak, bila bab tauliah ni susah nak dapat. Ujian dia kitab tebal-tebal. Dia kata banyak pelajar-pelajar, kawan-kawan saya kata, Ustaz, susah lah dapat tauliah Perak. Kenapa susah? Kitab dia punya lah banyak diuji. Dia suruh baca pula tu. Bagus lah tu, saya kata. Tak jadi ustaz tak reti baca kitab, tak boleh lah. Betul. Ini contoh ni. Saya waktu nak dapat tauliah, jangan cakap tuan-tuan dan puan. Waktu saya nak ambil tauliah tu, waktu zaman Tan Sri lah, 40 minit interview 40 minit. Orang nak kerja pun 15 minit je. Interview 40 minit, dari awal sampai akhir bahasa Arab, cakap Arab je. Di 5 ejek fatwa duk soal saya. Akidahnya, fiqahnya, belajar dekat mana, apa kitabnya, apa itunya, semua dia tanya. Saya pun, 40 minit, tak apalah, kita pun sembang lah dari bahasa Arab, dari awal sampai akhir. Baru dapat tauliah. Ada yang kata, buat apa kita nak tauliah? Zaman sekarang tak payah tauliah. Dia bagi contoh lah, gambar komik. Ada orang dah nazak, dah nak mati kat tepi jalan, suruh minta talqin kan, dah nak mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, talqin kan. Tiba-tiba dia tanya, saya tak ada tauliah, saya tak boleh talqin kan. Nak memburuk-burukkan lah orang tauliah ke apa. Nak kabur kan. Kalau tak ada semua ni, macam mana kita nak tahu orang tu betul-betul layak ke tidak mengajar agama di masjid ini? Takut nanti pakai serban macam alim, ridak cantik, jumpah, Masya Allah, datang duduk depan, bahasa Arab zero, yang keluar dari dia merepek. Atau yang datang tu pakai serban hitam besar cantik, tiba-tiba Syiah. Mazhab pun dah beza. Habis terpesong umat Islam kat negeri Perak. Sebab itu kita kena ada tauliah, nak pastikan orang itu ada ilmu. Begitu juga dengan ilmu tasawuf. Boleh tak ilmu tasawuf ini belajar dengan cara baca buku, ngaji dah cukup? Tasawuf, pergi ke masjid, ngaji, baca kitab sahaja,
Dah, titik. Boleh ke? Susah tuan-tuan. Sebab apa? Fardu ain solat kita kena praktik. Betul? Itu dulu kat sekolah lah. Allahu Akbar, ustaz dengar. Cuba baca. Niat nusalli fardha zuhri. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Dia praktik. Kita boleh tengok. Ustaz tu tengok. Okey, dia dah boleh solat. Tahu dia solat. Mak bapak train anak saya kena dulu. Baca kuat. Mana sah nanti baca kuat? Sah, siapa kata tak sah? Baca kuat, papa nak dengar betul ke tak baca tu. Kan? Bab tasawuf je tak payah. Baca sendiri dah cukup. Tak boleh. Perlu kepada guru, mursyid, dipanggil mu'arif. Nak bersihkan jiwa tuan-tuan, kena ada guru. Macam mana? Apa masalah dia? Saya tak dapat khusyuk. Macam nak khusyuk? Kena zikir ni. Macam mana nak zikir? Cukup zikir ni. Boleh tak? Dia baca sekejap, dia lupa dah. Dia bacalah zikir niat ni, dah tak buat dah. Sebab tidak dituntun oleh mursyid, oleh guru. Cuma kalau dituntun oleh guru, engkau zikir ni, dia pun zikir. Dah zikir, dah. Okay, tambah zikir ni pula. Zikir ni dituntun berapa kali? Banyak ni, tak cukup, tambah, upgrade. So, jiwa ni sentiasa dituntun. Sehingga bayangkan manusia kalau otak dia penuh dengan berzikir Allah, 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 Allah. Dia bukan lagi Allah di dalam otak dah. Dia dah menjiwa ke dalam hati, menjiwa dalam tubuh dia, seluruh tubuh badan dia. Betul ke tidak? Maka apabila terjadi apa sesuatu, dia ingat Allah. Maksiat jalan dekat depan dia, na'udzubillah min dzalik, terus tahu. Kerana dia dah dilengkapkan dengan zikir tadi. Apabila dia solat, Allahu Akbar, dia tenggelam pada ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia tuan-tuan. Ini tujuan dia kenapa zikir. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kenapa kena ada latihan jiwa, ilmu tasawuf, nak bersihkan hati. Dituntun oleh guru mursyid, dipanggil dengan mu'arif. Kisah Al-Imam Junaid. Imam Junaid ini Sayyid Ta'ifah, pemimpin penghulu golongan tasawuf, meninggal tahun 298. Jadi tasawuf dia tasawuf yang bersih daripada bid'ah dan kesesatan. Dia cerita Imam Junaid kabarkan, iaitu dia ada guru nama dia Sari As-Saqti. Sari As-Saqti ini adalah pakcik dia belah mak. Sari Sakti ini nak mengajar Imam Junaid, dia kata apa? Kau sebutlah ni banyak kali sebelum kau tidur. Maka dia sebut. Besok tu dah berapa lama lepas bulan, kau apa yang kau jumpa? Aku merasakan khusyuk. Hudur ilahi itu boleh dirasakan. Ini disebut oleh ulama-ulama tasawuf, bagaimana efek zikir terhadap seseorang itu, tapi dengan tuntunan guru mursyid, iaitu Sari As-Saqti bagi Imam Junaid. Begitu juga kita ni yang tuan-tuan, kita tak dapat nak belajar ilmu tasawuf melainkan ada guru mursyid yang boleh mengajar kita. Bukan hanya menulis, membaca teks, tapi bila tertimpa masalah, kita tanya kepada guru kita, Syekh, saya kena macam ni, apa jalan keluar dia? Minta buat ni, amal ni, solat hajat, doa macam ni, kita pun buat. Saya ni macam ni, apa jalan keluar dia? Buat ni.
Kita rasa tak khusyuk. Apa jalan dia? Zikir ni bersama-sama, duduk sama, berzikir sama. Ini dipanggil dengan, iaitu zawiyah, tempat pengamalan ilmu tasawuf. Kalau di Negeri Sembilan dipanggil dengan pusat pengamalan Torekoh. Dia panggil macam tu. Dimaktub dalam enactment Kerajaan Negeri Sembilan tahun 2005. Jadi ada enactment, undang-undang mengawal selia untuk memastikan mereka-mereka ini dilindungi, tapi juga memastikan mereka berada pada jalan yang benar. Sebab itu bila ada guru yang dia terlebih batas, terlajaklah dipanggil. Biasanya akan dipanggil, dinasihati dan lain-lain. Tapi kalau dah terlajak sampai kes baru-baru ni didakwa di Negeri Sembilan, didakwa, memang didakwa, masuk berita. Bukan kami tak tahu, dari sebelum kes itu terjadi kami dah dikhabarkan dah. Sebab saya mengajar di Negeri Sembilan setiap hari Selasa di sana, dan mereka memang, saya memang kontak jabat, saya penyelidik lah, panel penyelidik isu-isu kontemporer fatwa di Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Memang ada watikah dari Datuk Mufti yang baru pencen. Jadi memang kita telah dikhabarkan, diinformkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini, maka guru mursyid di dalam ilmu tasawuf tersebut adalah ibaratnya mazhab bagi ilmu tasawuf. Kalau ilmu fiqh, nanti kita akan berbicara tentang mazhab Syafi'i siang nanti, tazkirah Jumaat. Kalau di dalam fiqh ini ada 4 mazhab, Abu Hanifah, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali, dan mazhab-mazhab yang lain, tapi dia inkirat, dia tidak terkodifikasikan, kitab-kitab dihilang. So mazhab tu hilang, the lost mazhab. Kalau ada mazhab dalam fiqh dan di dalam akidah, ada aliran pemikiran Asy'ariyah, aliran akidah Maturidiyah, ada aliran berbagai jenis aliran, dan yang ahli sunnah wal jamaah ni 2 atau sama dengannya, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sedangkan Mu'tazilah, Syiah dan lain ini adalah sesat dan diwartakan sesat. Contoh dia. Maka di dalam tasawuf juga ada school of thought. Ada juga mazhab di dalam tasawuf, iaitu mazhab sesuai dengan guru tersebut. Iaitu contoh dia apa? Apabila guru tersebut iaitu bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka siapa yang mengikuti dia, mengikuti jalan dia dalam penyucian jiwa, itu dipanggil dengan Tariqah Qadiriyah misalnya. Yang baru-baru ni Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ada majlis dengan Dr. Syekh Fadil Al-Jailani, pakai baju hijau tu. Saya kenal baik dengan beliau. Waktu di Mesir dan pergi ke Maghribi, beliau setiap kali pesta buku akan hadir, dan memang kenal saya lah. Dan saya baik dengan beliau. Dia mentahqiq tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau bertariqah Qadiriyah. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Qadiriyah ni tarekat yang terkenal di tanah Melaka dulu, kerajaan Melaka dulu. Banyak ulama bertarekat Qadiriyah. Sebab apa? Kita dah beberapa tahun ni, 40-30 tahun ini telah diracuni oleh pemikiran kaum muda seolah-olah tarekat ini sesat, bid'ah, tak ada dalam Islam. Nak kabarkannya tarekat itu adalah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia meninggal 500 lebih.
Abad ke-6 Hijriah awal. Imam Ibn Taymiyah yang terkenal menyerang banyak tasawuf kononnya, dia sendiri mengikut jalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadiriyah, kerana Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah berfikahkan mazhab Hambali. Dikatakan oleh, kalau tuan-tuan nak tahu, ulama-ulama dan termasuk saya waktu di negara Arab, Ibn Taymiyah ni ada kitab fatwa dia. Sikit lagi, kitab fatwa dia terbaik. Dia ada bahagian tasawuf. Kalau kita tarik dia punya cover ni, cabut cover dia, yang tinggal dalam dia, kita bagi dekat golongan Wahabi ni, dia baca ni kitab bid'ah dia. Sebab apa? Sebab isi dia penuh dengan perbahasan tasawuf. Itu dia, hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi tarekah, kalau dipimpin oleh Al-Imam Abul Hasan Syadzili, meninggal abad ke-7 Hijriah, dipanggil dengan tarekah Syadziliyah. Dipimpin oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyaband, dipanggil dengan tarekah Naqsyabandiyah. Dipimpin oleh Ba'alawiyah, iaitu sadah syurafa daripada Yaman, daripada Hadramaut, dipanggil dengan tarekah Ba'alawiyah. Habib-habib kita, Said-Said kita. Dipimpin oleh Ahmad Rifai, tarekah Rifaiyah. Macam tu. Dan mereka-mereka ini semua ulama-ulama besar yang termaktub dalam kitab-kitab sejarah Islam terbaik-terbaik. Disebut dalam kitab-kitab Melayu, ulama-ulama Melayu pun sebut. Syekh Tokku Paluh, Syekh Abdullah Fahim, disebut dalam wasiat dia, disebut dalam kitab dia. Ini tiba-tiba hari ini, boleh tak kita belajar tasawuf tanpa ada guru? Tak boleh. Tetap kena ada guru. Walaupun guru taklim yang membaca di sini, minimum, at least minimum, tetap kena ada. Sebelum saya habiskan, kata-kata Ibnu Zakri setelah itu, tariqatul a'immatis sufiyah hasanatun sahihatun marwiyah. Apa maksudnya? Tariqah, jalan imam-imam sufi yang merupakan madhab bagi mu'arif tadi, guru dalam ilmu tasawuf tadi, ini adalah hasanatun yang baik, sahihatun yang benar, marwiyah yang ada riwayatnya. Maksudnya ada sanad dia. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Maksud dia apa? Jadi kita jangan mudah nak kata ini terputuslah, itu apalah. Tarekah-tarekah ini sanad dia termaktub dalam kitab-kitab yang besar. Dalam reference yang lain, sama ada jalan zahir dan jalan rohani, ada termaktub. Sumber dia jelas. Tarekah ini hasanatun baik. Baik ini berarti bukan yang bid'ah, yang sesat. Sahihatun ini sahih. Jadi yang tak faham sahaja menyerangnya. Kalau tuan-tuan nak tahu, pergi ke Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Tu yang saya heran hari ini. Adalah doktor balik dari Al-Azhar, tapi bab tasawuf jam, hancur. Dia tak tahu ke dekat Al-Azhar tu ada Masyikhutut Turuq As-Sufiyah, iaitu sebuah kumpulan ulama-ulama tasawuf dan tarekat di Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Kalau kiblat kita bukan Al-Azhar, mana lagi kan? Di Malaysia ni majoriti ustaz di Malaysia adalah lulusan Al-Azhar. Betul ke tidak? Kalau lulus Azhar tapi tak faham, wassalam lah.
Sebab itu saya tak tahu Ustaz Hairul Izam mengajar kat masjid ni kita. Dia duduk Kuala. Dia mengajar sini. Masya-Allah, alhamdulillah. Itu saya kata, tanya dia. Sebab saya dah pergi sana. Dan saya dah menuntut ilmu walaupun tak dapat lama. Saya tak belajar di Al-Azhar, saya bukan lulusan Al-Azhar. Isteri saya lulusan Al-Azhar. Saya di Qarawiyyin di Morocco. Tapi saya mengiktiraf ulama Azhar. Saya bagi tahu terus terang. Saya mengaji 3-4 bulan mengikuti isteri waktu tu. Saya duduklah kat situ ikut dia. Saya ambil kesempatan mengaji dengan ulama-ulama Azhar. Setiap malam tanya dia. Saya pergilah dekat, bukan malam, siang saya pergi malam. Pergi ke Masjid Al-Azhar. Saya mengaji Syekh Yusri Jabir. Saya khatam kitab-kitab kecil. Syekh Yusri Jabir Al-Hasani. Tu guru kepada Ustaz Hairul. Guru Qoreqah dia. Syekh Yusri ni mengajar Sahih Bukhari di Masjid Al-Azhar. Sahih Bukhari. Saya khatam dengan dia kitab-kitab kecil yang dia karang sendiri. Hebat-hebat kitab dia. Satu tu saya nak terjemah. Beliau ni alim tuan-tuan, Syekh Yusri Jabir ni. Dia seorang doktor jantung. Tapi juga alim dan juga ada doktor dalam pengajian Islam. Fakulti apa saya tak ingat lah. Tapi dia pengajian Islam di Universiti Al-Azhar Asy-Syarif. Oh, dia memang Masya Allah. Saya kalau duduk ngaji dengan dia tu, setiap apa yang saya dengar dari dia, ilmu. Saya beritahu tuan-tuan ni, setiap apa yang saya dengar bagi dia, dari dia, ilmu. Saya sempat ngaji dengan mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah masih hidup, tapi dah tua. Semoga dia masih kuat boleh ziarah Malaysia, boleh ziarah Kuala Kangsar. Betul. Dan dia ini Masya Allah mufti. Kitab dia beratus. Saya sempat duduk mulazamah dengan dia, mengambil ilmu. Dia juga adalah termasuk ahli di dalam Masyikhatul Turuq As-Sufiyah yang ada di Universiti Al-Azhar Asy-Syarif. Tiba-tiba balik Malaysia je dengar cerita pelik, kononnya sesatlah dan lain-lain. Itu bukan apa, kerana dema kita dah kena tipu dengan beberapa orang-orang yang daripada golongan menyerang tasawuf di kalangan Wahabi ini, yang masuk dalam institusi-institusi agama dulu tahun 80-an, 90-an, yang mengkeruhkan keadaan, yang menyesatkan perkara-perkara ini, melupakan warisan kita umat Islam di Nusantara sejak beratus tahun, berpegang kuat pada akidah Asy'ariyah, fikih Syafi'i dan tasawuf Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Dan itulah keperluan kita. Kerana apa? Kalau tanpa tasawuf, mana jiwa kemerdekaan kita? Mana jiwa kita untuk menjadi orang yang bebas dari belenggu penjajahan nafsu kita? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah saya ittifakkan perkongsian saya pagi ini sampai sekadar ini. Kita jumpa lagi nanti pada Tazkirah Jumaat. Segala silap saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.